Petikan untuk Alkitab adalah daripada Kejadian 1 ayat 2. Bumi tidak berbentuk dan kosong, kegelapan mengelilingi permukaan samudera, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지구의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지신 시청자 여러분, 오늘부터 창세기 1장 2절로 들어갑니다. Dengan khutbah ini kita memulakan Kejadian 1 ayat 2. Ayatnya menyatakan bumi tidak berbentuk dan kosong, kegelapan mengelilingi permukaan samudera, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ini mengandungi maksud rohani dan jasmani. Ayat ini menjelaskan perkara yang berlaku di dunia rohani sebelum penciptaan dan pada masa yang sama di dunia jasmani. Biarlah saya menerangkan maksud rohaninya terlebih dahulu. Pada mulanya dinyatakan bahawa bumi tidak berbentuk. Secara rohani, bumi merujuk dunia kegelapan yang diperintah oleh Lucifer. Selain itu, bumi dalam Alkitab juga secara rohani merujuk kubu bawah yang merupakan sebahagian daripada neraka di mana Lucifer memerintah. Sebaliknya, langit secara rohani merujuk dunia cahaya atau syurga yang diperintah oleh Tuhan. Apabila Tuhan menciptakan bumi, Dia menciptakannya supaya manusia dapat merasakan alam rohani melalui bumi dan langit. Apakah yang terlintas dalam fikiran anda apabila anda memikirkan tempat di bawah bumi? Anda mungkin memikirkan tempat yang gelap dan suram dan magma yang membara. Apabila anda melihat gunung berapi meletus dan lava mengalir dari gunung berapi, hal itu mengingatkan anda tentang lautan api dan lautan berleran di neraka. Dengan cara seperti ini, Tuhan membolehkan anda menyedari keadaan dunia kegelapan itu melalui bawah bumi. Bagaimanakah pula dengan langit yang bertentangan dengan bumi? Langit biru adalah terang, jelas dan indah. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun berasa kagum apabila melihat langit biru. Terdapat pepatah untuk orang yang bertindak dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang. Kebenaran akan terungkap. Khususnya masyarakat di timur menganggap cahaya sebagai syurga dan takut akan syurga. Lebih banyak kerinduan yang sama-sama terhadap sesuatu apabila mereka memandang langit. Atas sebab ini, Pengkhotbah 3 ayat 11 menyatakan, Dia telah menentukan waktu yang tepat bagi tiap-tiap perkara. Dia telah memberi kita keinginan untuk mengetahui masa depan, tetapi tidak memberi kita pemahaman tentang segala perbuatannya dari awal sehingga akhir. Tuhan memberi orang hati yang merindukan kekekalan, tetapi mereka kehilangan kerinduan itu. Apabila orang dewasa, mereka menerima kejahatan dan ketidakbenaran dan terjemah oleh dosa, lalu kerinduan mereka terhadap syurga hilang. Hati mereka menjadi tandus, semakin tercemar oleh dosa, menjadi lebih kasar dan hati mereka menjadi lebih tidak suci. Lalu tanpa mentaati firman Tuhan, mereka melakukan apa yang tidak harus dilakukan dan tidak menyingkirkan apa yang perlu disingkirkan oleh mereka. Tuhan meletakkan kerinduan ke dalam hati manusia terhadap syurga yang merupakan tempat kediaman asal bagi semua orang. Oleh sebab langit secara rohani berkaitan dengan syurga, itulah sebabnya perasaan kerinduan timbul dalam hati manusia apabila mereka memandang ke langit. Dengan demikian, segala sesuatu di bumi yang diciptakan oleh Tuhan mempunyai maksud rohani. Sekarang, apakah maksudnya bahawa bumi belum berbentuk? Seperti yang saya katakan sebelumnya,
Bumi secara rohani merujuk dunia kegelapan yang diperintah oleh Lucifer. Oleh itu apabila ayat Alkitab menyatakan bumi belum berbentuk, maksudnya aturan alam rohani untuk sementara waktu berada dalam keadaan kekacauan disebabkan pemberontakan Lucifer. Lucifer pada asalnya adalah malaikat agung yang berkhidmat kepada Tuhan Bapa. Walau mampu untuk diangkat lebih tinggi daripada Tuhan, dia dengan liciknya mengumpulkan angkatannya. Lucifer dan kumpulan mengikutinya menyimpan daripada status asal mereka yang ditentukan oleh Tuhan Sang Pencipta. Dengan kata lain, mereka membawa kekacauan kepada dunia roh dengan melanggar perintah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan secara tersirat mengungkapkan keadaan ini sebagai bumi dalam kekacauan. Seterusnya, bumi dikatakan sebagai kosong yang mewakili keadaan hati Tuhan Bapa. Tuhan Bapa sangat sedih selepas dikhianati oleh Lucifer, individu yang diberikannya kasih yang paling banyak. Tuhan merasakan seolah-olah hatinya kosong. Walaupun Tuhan Bapa sudah mengetahui bahawa Lucifer akan membuat demikian, apabila hal itu benar-benar berlaku, dia berasa sangat sedih. 아버지 하나님께서는 루시퍼가 그렇게 할 줄을 미리 아셨지만 그래도 실제로 일이 일어나자 마음이 몹시 아프셨죠. Saya sepenuhnya memahami perasaan Tuhan Bapa kerana saya juga telah mengalami pengalaman yang serupa. Sejak awal penubuhan gereja ini, saya juga telah mengalami banyak pengkhianatan. Tuhan Bapa sentiasa memberitahu saya lebih awal tentang siapa yang akan mengkhianati saya. Kemudian saya melakukan yang terbaik untuk membantu mereka berubah dengan apa-apapun cara. Saya berharap dapat melayani mereka yang akan mengkhianati saya dengan lebih kemesraan dan kasih, serta menyadarkan mereka supaya mereka dapat mempunyai iman yang sejati dan tidak menyimpan daripada jalan kehidupan. Walaupun apabila tiba waktunya saya melihat bahawa segala-galanya berlaku mengikut kata-kata Tuhan, mereka meninggalkan gereja menyebabkan banyak kontroversi dan melakukan tindakan yang tidak dapat difahami. Saya mengetahuinya kerana Tuhan Bapa memberitahu saya mengenainya, tapi saya berasa sangat sedih dan terluka apabila dikhianati oleh orang yang saya sayangi. Saya terpaksa menghabiskan banyak masa merintih dalam hati akibat kesedihan dan simpati terhadap jiwa-jiwa tersebut. Oleh itu saya dapat memahami pernyataan bahawa hati Tuhan kosong akibat pemberontakan Lucifer. Oleh itu, biarlah saya merumuskan bahawa bumi tidak berbentuk dan kosong merujuk kekacauan disebabkan oleh Lucifer dan kuasa-kuasa kegelapan serta kekosongan hati Tuhan Bapa. Kesakitan kerana dikhianati adalah amat besar. Anda tidak harus menyakiti atau mengkhianati orang lain. Anda tidak harus berbuat demikian sebagai umat Tuhan. 여러분 남에게 상처 주고 배신한다고 하는 거 그런 일을 우리 하나님의 사람들은 절대로 해서 안 됩니다. Namun begitu pemberontakan Lucifer segera disekat. Tuhan mengurung Lucifer, roh jahat ke dalam jurang maut, yang merupakan bahagian paling dalam di neraka. Sudah tentu Lucifer dan setengah roh jahat dilepaskan untuk tempoh pemumpukan manusia. Namun begitu kebanyakan roh jahat telah dikurung di dalam jurang maut dan roh jahat dilepaskan untuk sementara waktu akan segera dikurung semula selepas proses pemumpukan manusia selesai. 잠시 풀려났던 악한 영들도 인간 경작이 마치면 다시 갇히게 되죠. Tuhan menggambarkan keadaan kuasa-kuasa kegelapan yang dikurung di dalam jurang maut sebagai kegelapan mengelubungi permukaan samudera. Dengan mengurung semua kuasa kegelapan ke dalam jurang maut, Tuhan Bapa menenangkan kekacauan di dalam dunia roh. Dengan demikian, dunia roh kembali mendapat kedamaian. Bahagian akhir Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, merujuk keadaan Tuhan yang menundukkan dan memulihkan ketenangan kepada segala sesuatu. Dalam satu ayat ini, iaitu Kejadian 1 ayat 2, terkandung keadaan alam roh dari saat pemberontakan Lucifer sehingga akibatnya 영계의 상황이 함축적으로 담겨 있습니다. 성도 여러분,
Sarana sadari saya kasih nama Kristus. Tadi saya mengatakan bahawa ayat ini menggambarkan apa yang berlaku di dalam alam roh dan apa yang berlaku di dalam dunia jasmani. Selepas pembentukan Lucifer disekat dan kedamaian alam roh dipulihkan, Tuhan menciptakan bumi untuk pembukaan manusia apabila tiba waktunya. 아버지 하나님께서는 때가 이르자 인간 경작을 위해 지구를 창조하십니다. Sebenarnya ketika Tuhan Bapa menciptakan bumi pada mulanya, bumi tidak seperti bumi yang ada sekarang. Pada mulanya kerak dan atmosfera bumi tidak stabil. Aktiviti geologi seperti peralihan tektonik dan letusan gunung berapi berlaku dengan aktif. Pelbagai reaksi kompleks berlaku secara berterusan dalam atmosfera. Keadaan bumi yang tidak stabil ini dinyatakan sebagai bumi tidak berbentuk dan kosong. 갖가지 복잡한 반응들이 계속해서 일어나고 있었지요. 이처럼 불안정한 지구 상태를 바로 땅이 혼돈하고 Pada tahap 공허하고 tertentu, hal ini selaras dengan dakwaan komuniti saintifik. Para saintis juga berpendapat bahawa dalam keadaan awal bumi terdapat aktiviti tektonik yang aktif dalam lapisan bumi dan pelbagai reaksi kimia berlaku dalam atmosfera. Para saintis mengatakan bahawa hal ini merupakan proses pembentukan bumi selepas bumi terbentuk selepas Big Bang. Hakikatnya bagaimanapun bumi terbentuk bukanlah disebabkan oleh Big Bang. Ini adalah proses penciptaan bumi oleh Tuhan. Apabila anak dikandung, selepas sperma dan ovum bergabung dan benih kehidupan dikandung, bagaimana dengan bulan pertama, bulan kedua, 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan? Bukankah darah tidak mempunyai bentuk ketika ia bergerak? Tiada bentuk yang kelihatan. 아무 형태도 없지 않습니까? 사람의 뭐 형상이 없죠. 그러지만 석 달, 넉 달, Namun begitu sepanjang 3, 4 dan 5 bulan, bayi mengambil bentuk manusia. Hal ini bermaksud bahawa kedua-dua mata, hidung, bibir, bentuk wajah dan kedua-dua telinga diciptakan dalam cahaya amniotik. Demikian juga halnya dengan bumi. Apakah maksud rohani apabila dinyatakan kegelapan melindungi permukaan samudera? Apabila bumi diciptakan tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang di dalam galaksi ini. Oleh itu bumi dikelilingi oleh kegelapan dan Tuhan menggambarkannya sebagai kegelapan melindungi permukaan samudera. Mengapakah Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menciptakan bumi dengan sempurna dari awal, tapi membiarkan bumi melalui semua proses ini? Terdapat 2 sebab untuk hal ini. Yang pertama ialah Tuhan sendiri mengikuti perintah aturan sistem hukum fizik. Langit pertama di mana bumi berada ialah ruang fizikal badani dan oleh itu Tuhan menciptakan bumi mengikut aturan jasmani. 지구가 있는 첫째 하늘은 육의 공간이기 때문에 육의 질서를 따라 지구를 창조하셨지요. 만일 사람들이 땅 위에 건물을 짓는다면 Apabila orang membina bangunan di atas tanah, bangunan itu tidak mempunyai bentuk yang lengkap dari awal. Kerja-kerja asas sahaja mengambil masa yang agak lama. Jika tanah itu lemah, orang harus meletakkan asas yang kukuh untuk menyokong bangunan yang siap. Semakin tinggi dan besar bangunan itu, semakin lama masa yang diambil untuk meletakkan asas. Selepas meletakkan asas, mereka mendirikan kerangka dengan keluli atau bahan lain, lalu membina bangunan itu tingkat demi tingkat. Walaupun mereka membina sebuah rumah kecil, kerja meletakkan asas dan mendirikan kerangkanya adalah wajib. Mereka tidak dapat membina rumah lengkap dari awal dalam 1 malam. Hal ini merupakan aturan bagi dunia jasmani. 처음부터 완벽한 모양의 집을 뚝딱 만들 수는 없는 것입니다. Walaupun Tuhan Bapa ialah yang Maha Kuasa, apabila Dia menciptakan bumi, Dia memulakannya dengan meletakkan asasnya, aturan fizikal dunia jasmani. Dalam Ayub 38 ayat 4, Tuhan berfirman,
Aku meletakkan asas bumi. Ibrani 1 ayat 10 juga menyatakan, Engkau ya Tuhan yang meletakkan asas bumi dan seluruh langit adalah hasil kerja tanganmu. Apabila Tuhan mula-mula menciptakan bumi melalui satu proses meletakkan asasnya melalui aktiviti tektonik yang aktif dan pelbagai reaksi dalam atmosfera. Hari ini bermaksud bahawa bumi melalui proses meletakkan asasnya bertahun-tahun lamanya. Melalui proses itu, bumi dilengkapkan dengan persekitaran yang sesuai untuk manusia, tanah dan udara. Dengan demikian, karya-karya penciptaan oleh Tuhan bermula dan berjalan dengan sempurna dari awal. Tuhan meneruskan 6 hari penciptaan dengan teratur. Tuhan yang Maha Kuasa dapat menciptakan semua ini secara sekaligus. Namun begitu, Dia tidak berbuat demikian. Dia melakukan karya penciptaan mengikut aturan. Dalam Alkitab, Tuhan menunjukkan banyak perkara kepada kita tentang menciptakan sesuatu dalam sekelip mata. Untuk menuai buah, anda menanam benih, ia bertumbuh, berkembang, mekar dan berbuah. Setiap tumbuhan dan setiap pokok adalah berbeza, tetapi ada yang memerlukan masa berapa tahun dan semua perkara berjalan seperti ini. Tuhan membuatkan tongkat harum bertunas dan berbuah dengan serta-merta. Hal ini bermaksud bahawa Tuhan dapat melakukan segala-galanya. Walaupun Tuhan hanya membuatkan kita bertumbuh mengikut aturan melalui keadilan, dan jika Tuhan mahu melakukannya, Dia akan melakukannya pada masa itu juga, seperti Dia memulakan orang Israel menyeberangi Laut Merah. Dalam erti kata lain, Tuhan mula-mula menciptakan bumi dan langit yang tidak berdimensi dan kemudian menciptakan tumbuhan satu dimensi, haiwan dua dimensi dan manusia tiga dimensi mengikut aturan tersebut. 무차원인 땅과 하늘을 먼저 만드시고 그 후에 1차원인 식물, 또 2차원인 동물, 3차원인 사람을 순서로 창조하셨습니다. 이것도 질서따라 하셨다 이 말이에요. Ketika saya menerima firman Tuhan pada tahun 1980-an, Tuhan memberitahu saya tentang hal tanpa dimensi. Dimensi pertama, dimensi kedua dan dimensi ketiga. Apa-apa yang tidak dapat bernafas atau bergerak merupakan tanpa dimensi. Tumbuhan satu dimensi ialah tumbuhan yang bernafas tetapi tidak dapat bergerak. Dan haiwan dua dimensi ialah yang bernafas dan bergerak tetapi tidak mempunyai roh seperti burung dan ikan. Manakala makhluk tiga dimensi merujuk kita, iaitu manusia yang mempunyai jiwa dan tubuh. Konsep ini berbeza daripada dimensi yang diberencanakan di dalam dunia ini. Namun begitu, apabila anda membaca Alkitab, anda akan sedar bahawa jika anda memahami konsep ini, anda dapat memahami urutan penciptaan oleh Tuhan dan bahawa hal ini benar-benar tepat. Saya akan memberikan penjelasan terperinci mengenai penciptaan 6 hari ini. Apabila Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan bumi, Dia meletakkan asasnya dan itu ialah cara untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Bayangkan anda sedang membina rumah anda sendiri. Rumah itu ialah tempat di mana anda dan keluarga tercinta anda akan tinggal. Anda mempunyai cukup wang dan pekerjaan baik untuk membina rumah itu. Jika anda memberi mereka arahan, para pekerja dapat membinanya sendiri. Adakah anda ingin berkata kepada mereka, okey, sekarang binalah rumah itu dengan cepat? Walaupun kerja pembinaan rumah mengambil masa yang lama dan memerlukan banyak kerja, anda akan memeriksa setiap butiran secara pribadi. Anda tidak akan menganggapnya sebagai perkara yang membosankan atau sukar. Sebaliknya, anda akan merasa gembira melakukannya. Mengapakah? Rumah itu ialah rumah di mana anda akan tinggal bersama keluarga tercinta anda untuk bertahun-tahun lamanya. Tuhan Bapa kita juga menciptakan bumi ini dengan hati yang sedemikian.
Bumi adalah tanah asas untuk jiwa-jiwa yang akan dipupuk menjadi anak-anak Tuhan Bapa yang sejati. Itulah sebabnya Tuhan yang bersungguh-sungguh meletakkan asas bumi dan menciptakan langit dalam tempoh yang lama. Dia tidak menciptakan bumi dalam masa semalaman. Tuhan meletakkan asas bumi dan menciptakan persekitaran yang optimum dengan membiarkan bumi melalui tempoh aktiviti tektonik dan ketidakstabilan atmosfera. 반응을 통해 순환이 되게 하심으로 최적의 환경을 만드신 것입니다. Masa makanan berbeza bergantung pada seberapa banyak perhatian kita berikan dalam penyediaannya. Sama seperti memasak nasi, rasa nasi berbeza bergantung pada seberapa banyak perhatian yang anda berikan. Oleh itu, nasi yang saya masak dan nasi yang anda masak mempunyai rasa yang berbeza. Saya melakukan yang terbaik kerana saya tahu bagaimana untuk membuatkan makanan menjadi enak. Hal ini berbeza daripada nasi yang anda masak dengan tergesa-gesa kerana anda sibuk. Rasa nasi berbeza apabila anda mencuci nasi dengan segera dan memasaknya kerana anda sibuk. Dan apabila anda merendamkan nasi selama lebih daripada 30 minit. Membaca Alkitab dan melakukan kerja-kerja bapa anda pada masa itu. Lalu memasak nasi sambil menyesuaikan keamatan haba. Anda perlu mengawal keamatan haba dengan baik. Memasak nasi dengan api sederhana. Berhati-hati agar air tidak melimpah ke dalam periuk. Jika anda memasak nasi dan membuka penutup periuk dan menyesuaikan haba supaya air tidak mengalir atau melimpah, nasi itu akan menjadi sedap. Apabila nasi dimasak seperti cara itu, kurangkan haba. Biarkan nasi dengan haba rendah untuk seketika dan kemudian sedia untuk anda makan. 땅에서 해놓으면 자동으로 밥이 싹 채워지죠. 넘치지 않을 정도로. 안 그러면 또 몇 번씩 드나들어야 되니까 넘치면 또 뚜껑 열어서 이렇게 흐르지 않게 해야 되니까 이제 지어보면 안단 말이에요. 어느 정도 불을 높이면 넘치지 않고. Nasi itu sangat wangi dan sedap. Nasi yang dimasak dan penuh perhatian adalah lekik, beraroma dan sedap. 이렇게 정성을 들이면 밥이 참 고소하고 맛있단 말이에요. 되지도 않고 질지도 않고 날아갈 것 같은 밥알을 그런 거 하나도 정성을 들여서 할 때 맛이 그렇게 달라요. 우리 아버지 하나님 이 지구 창조도 Tuhan Bapa kita menciptakan bumi dan segala sesuatu di langit dengan penuh perhatian dan berusaha keras. Dia menciptakan persekitaran yang optimum untuk kita manusia tinggal. Selepas meletakkan asas bumi, Tuhan mengisikan bumi dan semua perkara yang diperlukan dan dia melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Siapakah merosakkan bumi yang telah diciptakan oleh Tuhan Maha Kuasa dan begitu banyak usaha? Kita manusialah merosakkannya. Bukankah begitu? Manusia menebang pokok untuk hidup dengan lebih baik dan membangunkan kawasan di mana haiwan hidup dengan damai seperti Afrika atau Amazon sehingga haiwan tidak mempunyai tempat untuk pergi. Manusia hanya membuat taman negara dan mengurung haiwan di sana. Tempat kediaman asal ialah tempat yang paling selesa dan terbaik untuk haiwan. Tapi manusia merosakkan semua tempat ini, membina kemudahan dan membangunkannya sehingga akhirnya merosakkan banyak perkara tanpa memikirkan masa depan. Oleh itu alam semua menjadi musnah. Iklim berubah, gelombang panas dan salji lebat berlaku. Aturan semula jadi menjadi rosak, tetapi manusia mengalahkan Tuhan atas hal itu. Sekadar membina rumah itu bukanlah pengakhirannya. Bagaimana dengan warna dan corak kertas dinding? Apakah jenis pemadan yang patut saya gunakan? Apakah jenis perabot yang patut saya letakkan dalam bilik ini? Bagaimana saya harus menghiasi ruang tamu dan bilik untuk anak saya?
Pemilik rumah akan memeriksa setiap sudut rumah dan menghiasi rumah itu supaya sesuai dengan kehendak hatinya. Dengan hati ibu bapa Tuhan Bapa juga memenuhi bumi dengan perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia. Seolah-olah ibu bapa memahatkan seluruh rumah dalam hatinya dan mengisinya dengan perkara-perkara yang diperlukan. Tuhan meletakkan seluruh bumi ke dalam hatinya dan menyelesaikan karya-karya penciptaan. Proses ini saya terangkan dalam bahagian akhir ayat pada malam ini sebagai roh Allah melayang di atas permukaan air. Pada masa ini, Tuhan sendiri turun ke bumi. Sambil bergerak di atas bumi, dia mencari apa yang diperlukan untuk bumi dan bagaimana dia akan menghiasinya. Dengan cara ini, dapat fakta bahawa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita dapat melihat bahawa bumi diliputi oleh air pada masa itu. Sekali lagi, bumi diliputi oleh air. Selepas Tuhan meletakkan asas bumi, dia meliputi seluruh bumi dengan air. Oleh itu, sebelum 6 hari penciptaan, bumi sepenuhnya diliputi di bawah air. Ketika saya masih pelajar, saya belajar bahawa bumi pada mulanya ialah bola api setelah terpisah daripada matahari. Oleh sebab bulan jatuh daripada bumi, bulan juga ialah bola api, dan saya bahkan belajar tentang buktinya ketika saya menjadi pelajar. Buktinya adalah bahawa permukaan bumi menunjuk dari masa ke masa, lalu menjadi tanah dan tanah berbatu. Tetapi pusat bumi masih mengandungi magma dan gunung merapi yang meletus. Saya belajar dengan cara ini. Walaupun teori saintifik telah berubah dan berubah dari masa ke masa, jadi saya tidak tahu bagaimana pelajar mempelajarinya sekarang. 화산 폭발하면 지구 속에 불이 있는 거 알고, 또 온천 가면 지구에 뜨거운 불이 있어서 이렇게 대표 물 나온 거 알고 알잖아요. 그런 게 다 증거다는 거예요. 그래서 우리는 그렇게 배웠죠. Namun begitu, firman Tuhan mengatakan bahawa bumi diliputi oleh air. Matahari diciptakan selepas bumi. Jadi sebelum hari ke-6, bumi sepenuhnya terendam dalam air. 해에서 떨어진 것도 아니고, 해는 그 다음에 창조된 거예요. 지구보다 나중에 창조된 거예요. Kita dapat menemukannya dalam Kejadian 1 ayat 9. 이는 창세기 1장 9절을 보아도 알 수가 있습니다. Ayat itu menyatakan, berfirmanlah Allah, mengalir dan berkumpullah ke semua air di bawah langit di satu tempat, sehingga kelihatan tanah yang kering. Maka terjadilah sedemikian itu. Bumi pada awal diliputi oleh air. Lalu Tuhan berfirman, mengalir dan berkumpullah ke semua air yang di bawah langit di satu tempat, sehingga kelihatan tanah yang kering. Maka terjadilah sedemikian itu. Sebelum hari ketiga, tiada tanah kering yang muncul di bumi. 2 Petrus 3 ayat 5 menyatakan, dahulu Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Bumi diajikan daripada air dan dengan air. Ayat ini juga menyatakan bumi dijadikan daripada air. Secara ringkasnya, bumi pada asalnya di bawah air. Lalu bumi keluar daripada air kemudiannya. Dari mana datangnya air meliputi seluruh bumi? Air itu tidak baru diciptakan pada masa itu. Air itu ialah air kehidupan yang mengalir dari tata Tuhan. Air kehidupan yang mengalir dari tata Tuhan mengalir ke seluruh syurga, dari Yerusalem baru di langit ketiga sehingga ke Firdaus, dan kemudian kembali ke tata Tuhan. Semua haiwan dan tumbuhan syurga menerima kuasa Tuhan daripada air kehidupan ini dan mengekalkan kehidupan. Tuhan meliputi bumi ini dengan air kehidupan ketika Dia menciptakan bumi. Dia meletakkan air kehidupan juga di bumi yang merupakan dunia jasmani, seperti Dia meletakkannya di dalam alam rohani. Sekarang, apakah sebab Tuhan meliputi seluruh bumi dengan air kehidupan seperti ini? Sebab Tuhan mula-mula meliputi bumi dengan air kehidupan adalah untuk menciptakan persekitaran di bumi, supaya semua bentuk kehidupan termasuk manusia dapat hidup di dalamnya. Tiada planet lain di dalam sistem suria yang mempunyai banyak air seperti bumi. Pada separuh kedua tahun 2009, NASA mengumumkan bahawa air atau ais
juga ditemukan di Venus atau di bulan. Walaupun hari ini tidak bermaksud bahawa terdapat laut atau tasik di Venus atau di bulan. Hal ini hanya bermaksud bahawa terdapat sedikit kelembapan di tanah. Dalam erti kata lain, tiada planet lain ditemukan yang mempunyai jumlah air yang baik untuk menjaga sebarang makhluk hidup untuk tetap hidup. Dalam sistem suria kita, iaitu di langit pertama, tiada planet seperti bumi. Di langit kedua terdapat Taman Eden. Semasa banjir Nuh, air mencurah dari langit seperti air terjun, dan pintu langit kedua terbuka sehingga air dari Taman Eden mencurah keluar. Walaupun tiada siapa yang menemukan planet lain seperti bumi di dalam sistem suria. Tuhan membolehkan air kehidupan mengalir ke bumi dan menciptakan persekitaran asas untuk makhluk hidup di dalamnya. Rupa bumi yang diliputi oleh air kehidupan adalah seperti bayi yang berada di dalam rahim ibunya dengan cahaya amniotik. Semua makhluk hidup di bumi berada di dalam cahaya amniotik sebelum dilahirkan. Manusia, haiwan, bahkan bumi mengalami hal ini. Makhluk hidup mendapat nutrisi daripada cahaya amniotik. Demikian juga dengan bumi. Bumi dilahirkan selepas diliputi oleh air, yakni air kehidupan, selama bertahun-tahun yang tidak terhitung lamanya. Oleh sebab cahaya amniotik yang meliputi bayi, bayi itu dapat dilindungi daripada sebarang kejutan luaran atau jangkitan. Cahaya amniotik juga membantu untuk mengekalkan suhu badan bayi dalam keadaan tetap. Cahaya amniotik membantu mengawal suhu janin dan melindunginya daripada kejutan luaran dan jangkitan bakteria. 또 외부 충격을 여러분 뭐 여성님들 달리다가 넘어질 수도 있잖아요. 그러면 넘어지면 배가 당하면 충격받으면 어때? 양수가 없다. Cahaya amniotik melindungi janin, mencegah janin daripada jangkitan bakteria dan walaupun ibu terjatuh semasa berlari, janin yang berada dalam cahaya amniotik adalah selamat. Tanpa cahaya amniotik, janin akan hancur dan mati. Semasa di dalam cahaya amniotik, janin menerima nutrisi daripada ibu melalui tali pusat dan menjadi manusia lengkap. Apabila tiba masanya bayi keluar ke dunia. Dengan demikian, semasa tempoh bumi diliputi oleh air kehidupan, persekitaran asas untuk kehidupan diciptakan. 하나님께서는 어떤 마음으로 하나님의 보좌로부터 흘러나온 생명수를 이 지구에 유입해 주셨을까요? Saudara-saudara yang saya kasihi, kita harus memahami hati dan kehendak Tuhan pada ketika ini. Dengan hati yang bagaimana Tuhan meletakkan air kehidupan yang berasal dari tahta Tuhan ke atas bumi. Semua makhluk hidup termasuk manusia tidak dapat hidup tanpa air. Dan air ini diberikan oleh Tuhan. Oleh itu kita harus sedar bahawa manusia tidak akan pernah dapat hidup jauh daripada Tuhan. Jiwa-jiwa yang berpaling daripada Tuhan pada akhirnya akan jatuh ke dalam kematian abadi. Walaupun mereka yang berada dalam Tuhan dapat menerima kehidupan abadi, walaupun kehidupan mereka di bumi telah tamat. Hakikatnya ialah apabila Tuhan meliputi bumi dengan air kehidupan, hal itu ialah kehendak Tuhan supaya semua jiwa dapat menerima kehidupan abadi. Satu perkara lagi, air kehidupan itu sangat suci dan bersih. Air pada asalnya meliputi bumi juga suci dan bersih. Tuhan Bapa mahu semua jiwa mempunyai hati seperti air kehidupan ini setelah melalui proses melalui pembukaan manusia. Dia mahu kita menjadi anak yang sejati dengan hati yang tidak bercela dan tidak bernoda, yang sesuci dan sebening air kehidupan. Secara jasmani, air membersihkan semua benda yang kotor. Air adalah penting untuk semua makhluk hidup untuk mengekalkan dan menjaga kehidupan. Firman Tuhan yang merupakan air rohani juga penting untuk kita mengekalkan kehidupan rohani kita. Dan firman Tuhan berperanan untuk membersihkan dosa-dosa yang kotor dan jijik daripada kita. Itulah sebabnya air secara rohani disebut firman. Hanya firman yang dapat membasuh dosa-dosa kita. Ia dapat membasuh hati kita dengan bersih. Hanya firman Tuhan dan air yang dapat membersihkan sesuatu yang kotor. Air adalah kehidupan. Dapatkah saya menanam sebarang tanaman di dalam sebarang pasu tanpa menyiramnya? Harus ada air di mana-mana. Adakah anda tahu bahawa cahaya amniotik yang mengelilingi seorang bayi mempunyai komposisi yang sama dengan air laut?
Cahaya amniotik mempunyai komposisi yang sama dengan air laut dan berbeza daripada air yang kita kenal. Perkaranya akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Ketentuan Tuhan sangat misteri jika kita menyedarinya satu persatu. 성분이 같아요. 이런 우리 보통 물이 아니에요, 양수는. 그러니까 하나님이 그렇게 양수를 만들어줄 때 바닷물과 성분이 비슷하게 만들어주신 거예요. 그건 이제 다음 시간, 다음에 구체적으로 설명해 드리겠습니다. Cahaya amniotik berbeza daripada air kita yang biasa. Cahaya amniotik yang digunakan untuk membesarkan bayi di dalam rahim mempunyai komposisi yang sama dengan air laut. Saya mengatakan bahawa seperti makhluk hidup diliputi di dalam cahaya amniotik, begitu juga dengan bumi. Betapa misterinya ketentuan Tuhan. Jika anda memahami secara rohani segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan berpadangan dengan sempurna, tetapi sayangnya para saintis tidak mengetahuinya. Saya akan mengakhiri penjelasan pada hari ini dan meneruskannya dalam khutbah yang akan datang.